Okay, so Assalamualaikum everyone. So next we go to our lab session, laboratory session. So for this laboratory session, we continue for this week for lab number 6 and number 7 . So according to our plan lah, kalau kita tengok our plan just now ni, insyaAllah lah, hopefully we are in the right track. Ready? Saya tak ni present. Saya screen, share. Okay. Okay, boleh nampak entire screen saya Okay. Okay. So kita pergi balik semula yang tadi. Kalau ikut plan, perancangan. So boleh yang ni pun Alhamdulillah. Kita dah selesai. Okay. Dia tu pula lepas tu kita goes to this one lah So the next session Okay, next session ni kita so actually 10:30 is okay lah 10 apa ni, tapi tak ada sampai pukul 12 lah kot So we are going right now lab 6 and lab 7. So next week bear in mind next week we don't have any lab, so we proceed with practical test. But before that we still have our lecture during 2 hours tu. Tadilah kita break, lepas tu just prepare for practical test lah. Dia kata you can imagine next week tu macam sekarang ni. So next week there's no lab, they will continue with practical test lah. Practical test ni regarding with lab number 1 until lab number 5 only maknanya bukan lab 1 dengan lab 5, lab 1, 2, 3, 4, 5 tu lah. Okay. Okay, lab number 6 and lab number 7 what is the task for lab number 6? So can download in Island. Boleh nampak saya tengah buka lab number 6 kan. Okay, so this lab number 6 actually is about establishing of geographical database. So I think it's not very much, so that's why I combine with lab number 7. Okay, so lab number 6 ni dia is to establish a geographical database. So if you look from here, the laboratory aim at exploration and creation of metadata. So like I mentioned to you, maybe before this, metadata is information that describe your data more thoroughly lah. So for example, when we talk about metadata of the object, for example, object tu adalah pen, for example. So what is the metadata of this object, pen? Maybe we want to know about the height of the pen tu. So what is the color of the pen? Dia punya apa lagi? How long the period that it can dia ink dia boleh tamat. Contoh pen. Kalau kata house, so owner dia siapa so all of that is metadata, including also the image lah. So kalau kita dapat gambar pen tersebut, then you will be complete of the metadata. So how do you want to put into the GIS software based on metadata ni? So kalau kita tengok sini, any item in the catalog including folder ni recommend have metadata. Ini dia cakap. So macam kita nak tahu, so kita cuba buka lah dalam exercise itu, kita buka start Arch Catalog. So start Arch Catalog, select Arch Catalog option from the customize menu and click on content tab. Tick the item projected CS in the lower box. What are the changes of detail view? Okay, kita cuba buka dalam start Arch Catalog. Okay, masa sama kamu pun try to look Arch Catalog.
dalam Edge Catalog ni dia minta you want to ask the question asks about to tick the item projected CS. So what is projected CS? So you will see after this try ni tengah open ni, tengok dulu. Based on each of the computer lah based on their processor lambat sikit lah dalam komputer saya ni. Ada yang dah dapat buka software iCatalog? Okay. So dia boleh dia buka, dapat buka macam ni. Okay. So what you mentioned in number 1 exercise number 1 ni, click on content tab. Okay, kita click on content tab. Ini content tab. So you can choose lah. For example, you try to choose data Klang lah. Ambil lah mana-mana. Maybe you can pick up one of the GIS data might be. For example, this one data Klang, peta asas might be. So from here you on the left dalam catalog tree tu kamu klik lah. For example, I choose peta asas from new personal database ni. I try to click Klang, Lord Klang. So dalam content ni dia tunjuk ni it shows to you this one kan. Nampak tak yang this one it shows to you. So apa yang dia nak sebenarnya ni? Question and click content tab, tick the item projected CS in the lower box. Projected CS in the kita tengok kat sini. In the preview in the preview, what are the changes in detail view? So kalau kita tengok yang ni, sebelum kita nak pergi ni lah, kita pergi customize dulu. Okay, yang ni preview ni dia map lah customize. So dalam customize catalog option catalog option. Okay, dalam catalog option ni kita boleh pilih dia minta dalam catalog option ni content tab. Ni content tab. So dekat sini dia pilih project CS. Semua dapat tak? So kita pergi yang ni dulu lah. So baru kita apply. Kita apply. So apa perlu kita buat tadi? Kita pergi dalam soalan nombor 1 ni, customize Edge Catalog option. Okay. And then appear the interface of the Edge Catalog option ni. So from here, based on the question asked ni, kita klik content tab. So content, kalau mula dia mungkin daripada general lah. Content tab. So daripada ni kita identify projected CS. Ada dia ada geographic CS, team place. Kita tick projected CS. What are the changes of detail view? So bila kita klik dekat sini je, kita apply. Kita apply dululah. So tengok dekat sini, kita ada name, kita ada type saja kan. So when we apply this one, what it will be? Apa yang muncul? Macam tak muncul lagi kan. Okay, tak apa, kita klik OK. So kita refresh dulu Kita pergi data Klang balik semula. So from data Klang ni kita ambil peta asas tadi. So ambil contoh lah, ambil semula ke situ. So what happen? Dia apa jadi? Dia muncul satu lagi. What we call as projected CS. So semua dapat Dapat sir. Dapat sir. Alright. Okay. So good. Kita dapat yang ni. So kamu boleh print screen lah benda tu. Sir, dia memang keluar kertau RSO Malaya. Kalau yang keluar kertau tu tak apalah.
So Okay. ada yang keluar kertau, ada yang kosong saja tu maknanya dia tak ada dia tak projected, belum ada projection lagi lah dia punya tu. Mungkin kalau macam saya ambil contoh lain. Ni ada juga bandar. Saya ambil satu contoh yang lain. Daerah mungkin tak ada. Bandar dia ada kertau. Yang ni tak ada. So mungkin boleh ambil lah beberapa contoh yang lain lah. Macam ni tak ada zoning warta. Sepatutnya kita hari tu ada buat kampung terasi ada. So can print screen lah. So when you print screen, you take one example just now, yang tadi tu bolehlah kamu masukkan ke dalam question number 1 ni lah. So the answer. So make sure lah kalau kata kamu masa buat practical test untuk minggu depan tu buat macam ni lah. Kalau dapat dalam keadaan yang tak adalah berterabur kan. Tapi kalau tu jangan pula terlalu detail sangat. Kamu nak buat answer ni kamu tak cantik, buang masa lah. Kamu nak ubah pula pada komik, tak cantik lah komik sen ni kan. Jadi buang masa situ. Kita yang penting kita nak kasih dia seragam lah. Seragam macam ni. Itu jawapan tu lah. Kalau dapatkan, kalau kata nak nampak lagi clear picture ke, kita boleh tunjuk macam ni ke. Tapi pulang lah kalau kata nak jawapan macam ni kan. So contoh contoh ni tu. Bukan type macam saya ni lah, ni contoh benda yang kita boleh type macam tu. So itu dapat menjawab lah untuk practical test lah macam tu. Okay. So inilah yang di changes tu kita dapati dia berubah disebabkan ni lah daripada asal tu dia jadi macam ni. So contoh. Okay, semua dapat. So kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2, select the road feature. Select the road feature class that you created during the last laboratory. Lama pula 2 minggu yang lepas. 2 minggu lepas. Select metadata tab. Ni lab number 5 lah. Lab number 5. Ni lab number 6 kan. So select the road feature class that you created during the last laboratory. Select metadata tab. What are the 3 major group heading? What do they show? So contoh, harap saya dapat lah ni. Katanya road ada ke tidak? Cuba kamu tengok yang kamu buat sebelum ni. Ada ke tidak contoh mungkin kat sini kot saya ni JMD kot. Tak ada juga. Ini kot. Road ada tak? Harap-harap ada yang dah buat kalau tak ada tu, kalau kata nak buat yang baru pun tak apa, sekejap je kan. Kamu ni pergi kat sini. Ni road, contohlah. Saya ingat nak buat. Kalau tak ada tu tak apa, kamu pergi personal database yang sebelum ni, right click, pergi new, pergi feature class, and then you can create another one road lah. Road. So daripada itu next. So dia akan create road. Okay, so daripada sini select metadata tab. What are 3 major group heading? What do they show? So kita klik yang road ni, kita dapat. So kat mana metadata tu? Metadata tu ada di sini. Itu 3 tu lah. Yang dekat ni saya sebenarnya nak tanya kamu lah, tapi mandangkan lab kita ada 2 lab kejap lagi. So yang ni lah kat atas ni sebenarnya validate metadata. So validate metadata ni dia akan keluar macam ni interface dia. So kamu boleh print screen. Dia akan ambil masa sikit lah. Tu sampai not responding lah pula. Harap tak ada lah sampai habis session pula. Okay, dia keluar. Dia kalau not responding tu bukan makna tu kamu kena tunggulah. Jangan pula tiba kamu restart balik semula. Lagi lah. Okay, so yang ni lah keluar interface yang ni. So what you can do, can just
print screen, and then bagi tahulah 3 major group. So major group 1, major group 1 ni mungkin boleh kamu letak yang ni lah. Okay, major group 1 ni kamu boleh letakkan gambar tadi. Macam tu. So major group 2, kita tengok pula major group 2 apa. Major group 2, kita tengok yang seterusnya itu. Okay, ni kita cancel. So major group 2 adalah export metadata. So export metadata macam ni pula. Print screen. So dia lain lah bentuk dia tu. Interface dia tu lain. Dia bentuk macam tu. Satu yang pertama ni validate metadata. Interface yang pertama. Interface yang kedua dia export metadata. Lepas tu yang seterusnya major group 3 pula. Major group 3 ni kita tengok kat sini, cancel. Yang terakhir ni adalah metadata property. So dia keluar bentuk macam ni pula. Pandai-pandai lah kamu adjust kan, macam nampak kesesuaian dia tu. Dia baru print screen. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, so dia ada minta penerangan tak? What are the 3 major group heading? What do they show? Okay, what are the 3 major group heading? So kamu bagi tahulah. Yang pertama validate metadata. Yang kedua adalah export metadata, dan yang ketiga adalah metadata properties. So all of these 3 is a very important thing for the metadata. Okay, dapat So kita boleh pergi kepada yang ketiga. Okay, yang ketiga ni dia tanya apa? Style sheet is similar to a query which select data from a database. Okay, sebelum tu dapat nombor 1, 2. Okay. Dapat. Dapat Kalau tak dapat just maklumkan supaya semua still apa ni lah boleh continue dan okay, alhamdulillah. Saya tertinggal sikit sebab saya baru nak buat root. Oh ya. Yeah. Sebab saya tengah buat root. Masih tengah buat root lagi Okay. So tengah buat root Tapi tak apalah, tak apalah, saya continue je. Okay. So tak apalah, yang ni pun saya rasa ada kan recording? Ada recording So kamu boleh check balik semula Okay. So kita dah sampai tadi tu. So kita tak apa, ni recording ada, insyaAllah lah kamu boleh check, boleh replay back semula. Tengok back semula. Okay, kita pergi yang nombor 3. Style sheet is similar to a query which select from database. Style sheet select which metadata elements to display and define how their values appear. Each style sheet in catalog will present the same body of metadata using different set of rules. So kamu boleh refer gunakan yang ni lah, customize edge catalog option and metadata. So customize edge catalog option metadata. Kamu pergi customize edge catalog option. Letak ni. Option and metadata. Customize edge catalog option, and also daripada sini kita klik metadata. Tadi content kan, dan kita cari yang metadata So dalam metadata ni dia ada apa? Metadata style. So dalam metadata style ni dia ada yang default dia item description So dia terang kat sini kan. Which style sheet in catalog present the same body. Look at metadata toolbar, how many type of style sheet are available in a catalog. So ada berapa rasa-rasanya kalau kita tengok kat dalam yang ni style sheet dia ni, metadata style kita ada berapa ni? Ada 6 kan? Ada 6 Ustaz. So ada 6 So 6 lah 6 So what is the complete name of
FGDC. Complete name of FGDC. Kita ada ni kan FGDC ni. So ni salah satu dia lah. So FGDC tu apa maksud dia tu? Macam bunyi nama apa ni bola sepak punya team je FGDC Tapi bukan bola sepak dia FGDC ni ada siapa-siapa tahu? Dia senang tahu tengok ni. Explore dalam Google je lah FGDC GIS. Kena type GIS lah. Takut nanti kalau FGDC saja takutnya kumpulan bola sepak ke kan, apa ke tak tahu kan. Okey. Jadi kita boleh juga dapat selain daripada Google, Mr. Google, kita boleh cari dalam Help juga sebenarnya kat sini kita boleh dapat maklumat juga dalam GIS ni. So boleh pilih lah, terpulang lah kalau ada kamu nak dekat sini boleh ataupun dekat dalam Mr. Google pun boleh juga so kita kat sini kita boleh juga type FGDC so dia boleh carikan juga search dia boleh dapatkan maklumat juga FGDC. So yang ni dia beritahu dekat sini, saya besarkan lah. So dekat sini dia ada maklumat berkaitan dengan FGDC kalau kat sini pun dia ada maklumkan dia tak ada maklumkan FGDC. Boleh cari sama ada dekat dalam ArcGIS Help ni. Saya buka baik semula ni. Dia nak buka masa sikit so metadata ni. So kita ada FGDC ni semualah. So kalau dalam Google tu dia terangkan FGDC ni adalah Federal Geographic Data Committee lah. Itu maksudnya FGDC tu. So dia ada himpunan-himpunan lah, mana komiti daripada federal ni dia setkan kalau ni dia nak style macam mana metadata ni. So itu dah diputuskan lah dalam katalog. Okay. So FGDC apa? FGDC tu adalah yang ni lah, federal ni, Federal Geometric. Saya nak copy paste pun tak. Inilah boleh lah kot kamu type lah baik semula. Federal ni. So apa lagi soalan seterusnya? Press edit metadata icon. Anda kata kita dah dapat jawab untuk nombor 3 tadi. So kita pergi pada nombor 4. So nombor 4 ni press edit metadata icon in metadata toolbar. So metadata icon. So yang ni kita dapat jawab yang ni kita ada 6. So kita boleh pilih. Kita cancelkan. Okay, so yang seterusnya edit metadata icon and metadata toolbar. Try to enter as much information as possible. So dekat sini kamu boleh pergi dekat description. Ini contohlah kalau description untuk apa tadi? Road untuk road. So kita pergi dia beritahu edit metadata ni dia sebenarnya dekat dalam description kita boleh edit dia dekat sini. So once kita edit ni so dia akan keluar macam ni road. So kita pun misalnya kita boleh update ni, kita boleh letak image. So dekat sini yang kita nak detail up the metadata tu. Contoh yang metadata yang ni adalah road kan. So kita boleh identify, kita for example kita boleh type road image, kita boleh save kan. Contoh kita nak ambil apa. Ni masih ada gambar ni. Unik juga ni. So saya save kan dulu. Dekat download. So road for example. So save dia dalam bentuk JPEG so saya katakan saya dah save kan lah. Dia dalam ni, dalam download. So saya mungkin boleh ambil dulu, cut, masukkan kat dalam D.
Lepas tu dekat sini saya ambil saya cuba ambil update. Saya masukkan yang image tadi tu lah. JPEG ada tak? All file lah. So ada road A ni, so saya open, so ada gambar tu. So kita masukkan informasi-informasi termasuk gambar kita boleh masukkan dalam road tadi. So mana kalau kata nanti road ni nanti kalau kita paparkan dalam ArcMap, when we show is into a map, ArcMap so kita boleh identify juga the view of the road itself. So kalau dekat sini kita boleh type lah. Example kita boleh type maknanya yang ni tag. So summary of the road contoh saya ikut macam saya lah. Itu saya type ni contoh lah. Description, what can we describe so credit untuk siapa lepas tu apa lagi. So ni kalau jenis yang kita buat tadi tu kalau kamu perasan tadi kita customize edge catalog option ni yang memainkan peranan ni bila kita tengok item description. Ni jenis item description so kalau kita pergi content buat semula kalau kita ubahlah instead of item description tu kita nak tengok apa perubahan yang berlaku pada dia punya dia punya bentuk susunan dia. Kalau kata kita pilih yang lain pula FGDC kan, kita apply, klik OK, pergi kepada item description tadi. You want to save change? No, contoh no. So dia akan pergi kepada ni pula bentuk dia ini description ni ini lain pula corak dia. Nampak dia kat belah kiri ni ni untuk FGDC pula. Nampak tak dia punya beza tu. Tadi masa item description tadi yang jenis format item description dia tak ada yang ni kan. Yang ni dia macam ada lain sikit lah macam extend. So dia macam tunjuk pula satu-satu macam ni. Ni kalau corak dia yang tadi kita pilih kalau corak dia tadi yang kita pilih tadi FGDC. Betul FGDC. Kalau kita ambil satulah, janganlah pula semua 6 kita nak buat kan. Contoh yang seterusnya kita ambil pula ISO ke kan. Ni ISO yang ni pula. So apa akan jadi? You want to save description? Yes. So dia akan jadi yang ni pula kita nak edit. So mungkin hampir sama lah tapi mungkin kat sini dia letak tu dia setkan lain. So benda yang tanda pangkar-pangkar ni sebenarnya benda yang perlu kamu isi lah. Selagi dia tak isi keseluruhan ni maknanya kamu tak boleh nak completekan dia punya metadata tu. So benda-benda yang dah tanda right ni tak perlulah. Okey. Kalau macam ni contact, so kita kena letak lah apa contact, extend, what kind of extend kita nak kena letak. So selagi dia ada merah macam ni tak complete, so kita kena completekan. Itu sebab kita perlu lakukan. So yang tu kamu boleh copy paste lah nanti yang part dia. Okay, yang 5, following the procedure and complete the rest data in your personal Jira database. So maknanya macam tadi kalau kata kita pilih road tadi, so kalau boleh kamu pilih lah salah satu lah. Salah satu daripada yang 6 tadi. Kamu boleh jadikan salah satu contoh. Mungkin yang default tu item. Yang mungkin kamu boleh buat nak bandingkan lah. Yang default dia item kan. Item description. So yang satu lagi tu kamu boleh pilih lah. FGDC ke. Tu. Mungkin okey juga kalau buat 2 pun tak apa jugalah. Tapi dia ambil masa lah sebenarnya. As long kamu tahu macam mana nak buat. Nak isikan dia punya content tu. Kamu print screen masukkan dalam answer yang nombor 4 tadi. Okay, so saya rasa itu yang untuk lab nombor 5 lah.
Sorry, lab nombor 6. Ni dia bagi tahu siap-siap lah kalau kata nak learn more about metadata ni, kamu boleh copy paste link ni lah. Dalam link ni apa dia keluar? Sekejap, saya cuba tengok. Dia keluar ni kot. Maklumat. Tak ada pula. Ada ni. Apologies pula katanya. Tak apalah. Sepatutnya ada ni. Tapi mungkin during COVID-19 ni tak ada ke sampel. Mungkin dia dah tukar dah kot sebab lain pula dia punya ni. Tak apalah. As long kamu boleh buat task dia daripada 1 sampai 5 ni, itu pun dah memadai. Okay. So ada soalan sebelum kita pergi lab nombor 7 untuk malam ni. So lab nombor ni alhamdulillah kita pun dah selesai. Okay, so kita tinggal ni lah untuk hari ni saja, lab nombor 7. Ada soalan sebelum kita pergi lab nombor 7? So, saya tutup dulu. Lab nombor 6. Kalau tak ada soalan, kita proceed lab nombor 7 lah. Boleh? Okay, so lab nombor 7. Sir? Ya. Yep. Yang soalan nombor 4 tu, yang kita nak try enter as much information tu, kita ambil information daripada mana ke ataupun kita reka sendiri lah maknanya? Reka sendiri tak apa. Reka sendiri Reka sendiri tak apa. Gambar tu pun ambil je lah mana-mana yang relevan lah. Kalau kata road tu kat Shah Alam, jangan pula ambil road dekat Seoul, Korea kan. Ambil yang mana yang kamu rasa nampak munasabah lah. Kalau kata macam data tu macam, yelah kita ni just try, kita buat assumption lah. Kalau nak ambil betul-betul tu, kan ambil masa pula kan. Kamu just isi je. Tapi janganlah isi macam yang saya buat tu. Main letak macam apa, X, Y, Z macam tu, janganlah. Maknanya adalah macam, nampaklah dia punya cantik tu, road tu. So road punya description tu, contoh kamu type Google lah, road tu kat mana? Road tu dekat jalan apa? Jalan ilmu ke? Lepas tu tengok sejarah jalan ilmu tu macam mana. Okay sir. Okay, good. Okay, so kita pergi pada lab yang seterusnya, iaitu cancer. Kita ambil lab yang nombor 7 So lab nombor 7 ni dia berkaitan dengan yang kita dah belajar baru yang ni tadilah, itu based on special dan attribute query Okay, untuk yang ni dia ada empat task. Dia ada 4 task. Tapi task yang keempat ni saya beri kepada kamu sebagai bonus lah sebenarnya kalau nak buat lagi baik. Sebab kalau yang kita perlu selesaikan 3 task lah untuk malam ni. So berhasil daripada task 1, 2, 3 tu dia akan ada soalan bonus lah, iaitu task nombor 4 ni, combination yang sebelum-sebelum ni So kita pergi yang pertama. Untuk yang ni introduce the concept and technique in GIS. Kalau kita tengok yang untuk lab number 7 ni, yang ni special attribute query ni, dia more to result and analysis sebenarnya. Introduce the concept or technique utilizing GIS and mostly some of them they use SQL ni. SQL ni that I mentioned to you lah, programming by programmer lah. But we don't need to use the formula we need to program, not for this lab lah. We just use whatever that have been programmed by programmer due to the query lah, what kind of query that have been established in the GIS software itu. So task number 1 So task number 1 ni, we have the road data from the provided data set from the beginning. It is located in your directory name jalan utama SHP. Ada tak jumpa jalan utama SHP ni? Dipanggil.
Okay, so kalau kita dapat nanti kita tengok we are going to use this instead of the road feature class which have been digitized in the last tutorial. However, the extent of this coverage is larger than we need, so we need to crop into the same size of other feature class. So what that we should do is to start Arch Catalog, import the cover jalan utama into your personal database, give this feature class meaningful, for example, Kelang Jalan Utama. So kita replace, kita edit jalan utama SHP ni kepada Kelang Jalan Utama. So kita buka macam tadi Arch Catalog, kita cari daripada data Kelang tu dekat subfolder jalan lah, saya rasa pengangkutan. So dapatkan feature class yang tu yang namanya apa tadi. So kita cuba pergi kepada GIS data Kelang, pengangkutan so subfolder yang ke-7. So this is jalan utama jalan utama. Kalau ada yang dah buat dekat yang kita dah import dekat dalam tu pun okey juga sebenarnya tak ada. So kamu boleh create sama ada dalam personal database, sebab dia tak cakap kat sini kan. Ada dia kat sini daripada personal database. Into your personal database, yes. So import lah. Dia minta import. So saya banyak yang saya dah buat contoh personal database mana ni. Inilah contoh saya ambil kat sini lah. Ni saya tutup. Saya tutup ni, so nampak lagi kemas Okay, yang ni. So yang kat sini saya import, boleh import import feature class single. Okay, so kita ambil dekat yang tadi, kita ambil yang original punya GIS data Kelang. So pengangkutan nanti semua boleh tolak balik dalam YouTube. Saya masuk dalam YouTube nanti, kamu boleh tengok balik macam mana. So dia nak apa ni, jalan utama jalan utama SHP. So sinilah yang tengah ni kita pilih, kita add. So kita nak ubah nama dia dalam, instead of jalan utama ni, Kelang Jalan Utama. So kita cuma tambah Kelang je lah. So output feature class tu nama dia adalah Kelang Jalan Utama. Kelang Jalan Utama. Semuanya tulisan semuanya small letter semuanya small letter. So ini Kelang Jalan underscore. Doktor, kalau kita guna alfabet tu besar dengan tak sama, dia ada efek ke? Kita tengok nanti. Kalau kata, sebab kadang ada setengah tu, kalau kata macam kita nak create Gmail kan, kalau saya buat ECG capital besar, ECG 579 .2020 kadang-kadang kita nak masuk dia, kita tulisan kecil pun dia tak ada beri kesan kan. So prinsip dia boleh cuba. Saya rasa tapi saya rasa kalau dalam ni output feature ni, kalau K tu besar, dia akan kekal lah K besar. Dia tak sama yang macam kita create Gmail. Dia mungkin macam kita nak masuk username password untuk bank online. Yang tu memainkan peranan juga. So dia setengah dia tengok mungkin yang programmer tu dia buat macam mana. Kalau nak tu boleh buat, kamu boleh cubalah. Satu kamu buat besar, satu buat kecil. Okey, nanti ini saya buat kecil dulu. Okey. So saya buat ni. Okey, kita tengok nanti dia hasilkan, should be lah, dia akan hasilkan selain pada land use dengan road ni, dia akan ada create satu lagi yang nama Kelang underscore Jalan underscore Utama. Dia tengah dalam proses lah ni. Pause. Boleh buat dulu yang tulisan kecil dulu. Kat sini dia tulis yang ni. Okay, so feature class to feature class. So kita ada create, kita dah ni. So dah dapat create satu. Okay, kita boleh cuba. Kalau kata dia cakap macam duplicate, maknanya
benda tu sama lah. So kita ambil benda yang sama, kita ambil yang jalan utama juga. Tapi kita yang ni kali ni kita cuba yang besar, kita buat kelang jalan utama, yang huruf yang awal tu lah. So dia tak click error warning icon. So maknanya benda tu dia dapat detect yang benda tu dah duplicate. So saya rasa benda yang sama jugalah. Since kamu buat kalau kata saya buat capital pun saya rasa sama juga So itu dia masih sama, output feature class tu dia tak boleh nak benda-benda yang sama, tulisan besar ke tulisan kecil, as long dia kecuali kalau saya ada buat titik, dia mungkin jadi lain. Kalau kata titik ke tambah satu lagi ni boleh tak? So dia jadi lain dah. Dia boleh terima lah. Kalau kata saya buat titik boleh tak? Pun boleh juga. Jadi kalau saya buat kelang jalan utama macam mana? Dia tak boleh. So dia tak boleh sebab benda tu benda yang sama lah. Benda tu yang sama. Okay, good question. Okay, so andai kata kita dah buat ni, kelang jalan utama ni. Okay, kita bagi kedua. A shape file which define the extent of personal geodatabase was created by your tutor. Okay, yang ni memang kita ada. Kelang SHP, you can download it from Island. Please import it into your personal geodatabase. So dia suruh masuk import juga kelang ni. Tapi kita nak namakan dia apa ni? Yang ni tak ada perlu nama apa-apa lah. Kita kekalkan kelang. So kita pergi kepada ni. So far semua boleh ikut Kita import. Kenapa saya punya geodatabase.mdb saya punya .gdb. MDB. Kamu apa? Jenis apa? .gdb. GBB. GBB. Dia kalau ikutkan dia mesti .mdb lah. MDB ni dia kalau katakan kat sini, saya takutnya kamu ambil lain ni kot. File geodatabase. File geodatabase ke atau personal geodatabase? Saya ambil file lah saya. Sebab kalau file geodatabase dia bukan personal. Personal file geodatabase ni dia combination Kalau macam orang nak buat macam personal, dia macam gabungan personal lah. Jadi dari situ kamu kena itulah choose yang personal lah dulu. Itu. Alright sir, thank you sir. Okay. So kalau kata kamu dah create yang ni, seterusnya kita import feature class single. Kita dapatkan yang lain okey Terus boleh proceed kita cari ni pula kelang. Kelang. Mana pula kelang? Bukan log kelang. Dia kelang saja. Ni kelang. So kita add kan. Tapi kita namakan dia tak minta nama yang lain kan. Dia kelang juga. So item nombor 2 ni dia minta, kalau macam ni jalan utama dia minta kelang jalan utama. Tapi kalau ni kelang ni saya rasa still sama lah. Nanti output dia pun kelang juga. Okay. So output dia kita type kelang, dia nak minta besar, kita buat besar. Okay, so kita klik okay. So dia dalam proses okay, senang je lah ini. Dia terus direct sebab dia benda yang sama kan. So kita ada kelang, kita ada kelang jalan utama So kamu kena ada ni dululah. Semua dapat kelang dengan kelang jalan utama yang adalah di create tadi. So biasanya kalau diam tu orang dulu cakap maknanya okey lah tu kan. Diam tu tanda setuju lah. Okay, sir. Okay. So dah selesai. So task yang seterusnya tu nombor 3, go to ArcMap. So kita go to ArcMap, add the above two feature. So dia nak kamu nanti add yang kelang jalan utama. Jangan jalan utama kelang jalan utama dengan kelang dalam ArcMap nanti. Lepas tu kita cuba add dulu. Kita pergi pada ArcMap. So nak pergi ArcMap, sama ada daripada ArcCatalog ni kamu boleh tekan yang dia punya menu tu, dia tulis nampak ada kantar tu boleh.
atau setengah tu nak pergi kat sini pun boleh. Ni basic punya ni lah knowledge kita. Nak pergi sini pun boleh. Contoh kita pergi pada ArcMap. Sebab tadi katalog kita create tadi data-data semua dekat katalog. Okey, kita nak view dia. Kita buka satu lagi aplikasi daripada GIS ni juga. ArcMap. Okey. Kita tunggu. Untuk dia buka ArcMap. Okey, bergantung pada laptop komputer masing-masing punya prosesor. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat buka dengan jayanya. Okey, so yang ni kita add, kita terus add data. Kita pergi cari dekat tempat yang tadi tu lah. Mana personal database kita tadi. Saya pilih tadi yang mana. Saya pilih JMD ya. JMD. So, dia buka banyak kali dah pula ni. Sekali cukup ni. Saya buka 2 kali ke? Sekali cukup. Okey, so dekat sini JMD. So saya kena buka Kelang dan juga Kelang jalan utama. Boleh buka sekali ataupun buka. Okey, dapat? So andai kata kalau kamu terbuka Kelang yang poligon dulu, takutnya dia kat atas. Kalau kat atas kita tak nampak. Tapi dia memang dah set macam ni lah kot. Kelang jalan utama ni. Okay, so seharusnya lah line tu di atas daripada poligon area. Ada yang Kelang road tu jalan utama kat bawah. Ada yang terbuat ke kat bawah? Ada. So far semua atas nampak lah Kalau nak ubah jalan ni, nak nampak cantik, bukan cantik lah, nak nampak lagi jelas, boleh je. Nak ubah lah mengikut kesesuaian kamu. Memang kamu dah terbiasa memang nak warna pink saja pun. Especially bagi orang perempuan lah. Asal kalau asyik pink je memang dikaitkan dengan orang perempuan, tak tahulah. Tapi saya rasa semua orang boleh pakai pun. Okey, dia bentuk macam ni lah. Ni saya beri contoh je lah. Pilih. So dia dah keluar tu. Then start geoprocessing wizard from tool menu. Choose clip one layer based on another. So yang ni salah satu identify kita nak buat melalui query lah. Query. So kita pergi geoprocessing wizard from tool menu. Tool menu, geoprocessing wizard, yang ni. Okay, so dekat sini dia akan keluar. Kita nak cari apa? Dia suruh apa? Clip. Clip one layer based on another. Read the description carefully and select appropriate input layer and clip layer. Mana satu input layer, mana satu clip layer. And give the output feature class meaningful. For example, Kelang jalan utama bound. Mana gabungan Kelang yang boundary tu dengan Kelang jalan utama. So dalam kes yang ni yang kita pilih adalah clip, buffer. So yang ni adalah proses-proses yang tadi masa lecture tadilah. Kita ada buffer, kita ada clip. Ni semua query-query analisis yang ada dalam GIS. Merge, dissolve. So sekarang ni kita guna clip. So dalam clip ni kita guna ni, so apa benda yang kita nak sebagai input, yang mana satu sebagai clip. So biasa rasa yang mana macam itu nak jalan klip. So jalan kita jadikan sebagai klip lah. Okay, input dia sebaliknya lah, itu Kelang, macam tu. Kita boleh tengok jugalah kalau kata kita nak buat input tu Kelang jalan utama, klip Kelang tu apa jadi, apa beza antara dia, boleh tengok juga. So dia punya apa nama ni, output feature dia ni, kita nak jadikan dia sebagai apa, kita setkan lah. Takut nanti kamu tak dapat jumpa kan. But output feature ni dia default dia ada C. Kamu ubahlah dia.
masuklah ke dalam D ke kan. Macam ni saya masukkan kat dalam JMD. Takut nanti kan pening pula kepala ni. So masuk dalam JMD. Tak juga. So kamu boleh setkan lah nak masukkan kat dalam mana supaya nampak lebih jelas. So saya masukkan dekat dalam D sahaja. Okay. Okay, so saya namakan dia, tadi dia minta nama dia sebagai Kelang Jalan Utama Bond. Kelang Jalan Utama Bond. Okay, kita savekan. So dia jadi di Kelang Jalan Utama Bond lah. Itu yang dia minta kan. So kita klik OK. So dia tengah proses lah tu. Dia tengah proses. So apa katanya ni. Ni kalau tanda ni macam gagal ni. Tapi tak apa, kita tengok balik semula. Dia mungkin ada. Sepatutnya dia akan create lah satu lagi. Kelang Jalan Utama. Klip. Sekali lagi. Okey, kita cuba pula. Kalau kata Kelang Jalan Utama tu sebagai input feature. Dan juga clip feature tu sebagai kelang. So kita masukkan dia kat dalam D, klikkan dia ni. Okay, so kita klik OK. Tengok hasilnya. Okay, so jadilah. So maknanya yang menjadi tu itu yang betul. So maksudnya yang tadi siapa tadi? Amiratul tadi kan, dia bagi tahu yang klip tu mungkin dia silap lah. Sepatutnya kalau kita klip ni, kita yang input tu yang apa yang kita nak lah, maknanya root ke kita masukkan ke dalam klip. Klip ni benda yang besar lah, besar lagi daripada yang input tu. So kita baru kita dapat ni Kelang Jalan Utama Bond. So kalau kita tutup Kelang Jalan Utama, kita tutup kelang ni, so kita ada jalan ni, tapi sebenarnya jalan ni yang ditanda ni kan, saya highlightkan lah besar sikit. Yang tanda yang warna hijau ni kita terangkan sikit. Sebenarnya adalah gabungan, dia dah combine. Klip tu maknanya dia combine polygon berserta sekali dengan jalan. Sebab apa tadi yang ni kelang ni, kalau kita tutup ni, kita buat yang ni cuma line saja. Dia punya feature je line saja. Dan manakala pula yang kelang ni pula featurenya adalah polygon saja. Tapi bila kita buat geoprocessing ni, clip ni ataupun buffer, tengoklah, tapi dalam arahan yang task untuk lab kita kali ni, clip ini bermaksudnya combination antara kelang dan jalan utama. So kita tak perlu lagi ada dua feature ni. So kita cuma ada satu ni, dia dah combine dah. Walaupun kita tak nampak border dia sebenarnya, tapi sebenarnya dia ada dia dah masukkan dalam. Sebab apa? Sebab bila kalau kata kita nak buat buffer nanti, dia akan dipengaruhi oleh border sempadan tu. Jadi dia boleh maknanya kalau kata kita nak dapat detail result tu, dia lagi verified, lagi accurate dengan adanya combination jalan dengan border sempadan tadi. Okay, semua faham Okay, so yang tu untuk task yang pertama sekarang pukul apa ni? 11.25 Jangan habis pukul 1 pagi lah Task yang kedua, special query. Contoh saya sampai task 3 lah task 4 tu bonus. Kamu cuba fikirkan, cuba buat kalau dapat bonus lah. Task nombor 2 pula In this task we want to find out how many kampung tradisi are within 1,000 meter of road. Yang tadi tu. So sebab tu task 1 dengan task 2 ni dia continuity lah ni. In this area, the feature class we will use include kampung tradisi, existing feature class in your personal database, Kelang Jalan Utama.
So start select by location and input the following statement with the guidance of dialog box. I want to select feature from kampung tradisi that are within distance of the feature in layer kelang jalan utama bound. Kita dah ada yang tu So cuma kita sekarang ni kita nak masuk kampung tradisi lah. So kampung tradisi kita add kampung tradisi, dia ada suruh tak buat maknanya masukkan kampung tradisi ni kat dalam ni. Saya tak ada kot kampung tradisi ni SHP kita ambil je lah mana-mana tempat lah sebab dia tak ada bagi tahu kan. Kampung tradisi ni perlu dalam existing feature class in your personal database. Oh, maknanya existing. So saya ada pastikan kamu ada lah. Yang sebelum ni kan. Macam ni saya perasan macam ada dah ni. Kampung ni. Dia tak saya bawa ke sini. Tak boleh. So kalau tu pun saya kena import sebenarnya ni. Tak apa. Kalau kata nak import pun boleh juga Yang ni saya ambil daripada lain. Ni kampung. Kampung kan. Dia nak kampung tradisi. Betul lah. Kampung tradisi. Add. So output feature ni apa nama? Kampung tradisi. Kampung tradisi. Capital letter. Tak ada masalah lah. Capital ke apa ni kan. Sama. So kita masukkan dalam ni. So proses hopefully berjaya. Okay, berjaya. So kita ada kampung tradisi lah dalam saya punya personal database. Sebaik-baiknya buat macam tu lah So kita ambil satu tempat saja. JMD kampung tradisi. So, kita masukkan. So kalau kita tengok zoom tu, dia jadi macam ni juga. So macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Ingat lagi tak? Kita nak kena samakan lah dengan dia punya projection tu. Projection dia. Kita pergi property. So tahu betul lah sebab dia macam relate antara satu sama lain lah ni. So yang ni ada tak ni? Saya rasa bukan sini kot. Dia kampung tradisi, view, data frame property So dekat sini coordinate system, dia kertau ke Kertau. Ni benda yang kalau kamu perasan lah, ini maknanya yang sebelum-sebelum ni lah yang kita buat. Dia sepatutnya benda yang kita dah selesaikan lah sebelum ni. Yang saya punya ni dia dalam layer sekali. Kalau dia dalam layer bagus lah. Itu yang lagi bagus. Sebab saya Dia tersusun terus. dia kalau yang ada tu lagi bagus lah. Saya pun dah tengok 48.7 apply. Yes. Okay. So saya main agak je lah ni. Okay. Dia dah masuk dah. Dia yang sebaik-baiknya biar masuk lah. Kalau kata dia tak masuk tu kena buat macam saya lah. Kena combine back semula. So kalau yang dah masuk tu lagi mudah lah. Sepatutnya dia sebab saya punya mungkin semasa saya buat lab hari tu saya tak save kan kot. So saya just unsave. So dia pecah dah. Jadi so sepatutnya macam ni so dia jadi ni kita boleh nampak striking sikit lah color dia kan. Besarkan sikit pun boleh juga. Okay, so dia jadi macam ni. Semua dapat So dia minta apa? Select by location. Input following statement with guidance of the select by location. So kita select by location. Kita tengok kat sini select by location. So dia ada, so dekat ni analisis untuk software GIS ni dia ada geoprocessing yang ni. So dia ada selection. So selection pun dia ada by attribute, by location. So yang soalan pertama yang
Ni select by location. So dia ada tulis kat sini select by location ni. So dia nak cari apa? I want to select feature from compound transition the avoidance distance of this feature to apply buffer distance 1000. So dia ada dalam apa 1000 meter of the road. Maknanya yang berhampiran dengan jalan sepanjang 1 kilometer. Faham tak maksud saya? Dia maksudnya macam ni tau. Maknanya dia kena, kalau kata saya bagi contoh lah, ni jalan. So jalan ni kalau kata dia punya, saya ambil contoh ni, ni contohnya kampung tradisi, dia ada kampung tradisi satu lagi kat sini. Jadi melalui apa ni, dia punya setiap apa ni jarak ni kalau yang macam within 1 kilometer ni, yang ni boleh terima. Kalau yang ni ni luar, so ini tak ada. So dia akan pilih yang betul-betul 1 kilometer lah, dia ikut lah. Kalau kata jalan dia, contoh kalau kata jalan dia apa ni, jadi macam ni, so dia akan ambil 1 kilometer jugalah. 1 kilometer tu dia ambil macam ni, dia ikut ni lah, 1 kilometer macam tu. Faham tak? So sekarang ni kita nak buat dalam GIS. So kita pilih select feature, ni from daripada mana, kampung tradisi lah kita target. Lepas tu dia source layernya dekat, dia biasanya yang perkataan nak mudah kan kalau kamu buat practical test contohlah, tapi ni tak keluar lah, dia sampai lab 1 lab 5 je kan, saya janji kan. So biasanya yang kecil tu yang pertama tu kita pilih. Macam tadi kan, klip tadi kalau yang pertama yang kita ambil yang kecil kan, jalan, lepas tu yang diikuti yang seterusnya, yang tu yang besar. Faham tak maksud saya? Maksud kalau macam ni kita pilih kampung tradisi, dia kecil kan, so dia under source layer yang besar. So yang ni lah, dia pun ada, kita tak pilih yang kelang ni sebab dia tak, ni kita pilih yang combine tu. So intersection dia nak apa? Dia nak within atau buffer within. So kita cari ayat-ayat yang berkaitan lah, intersect dari banyak ni. So yang mana satu kita nak pilih ni? Within. So within the source layer, mungkin kita boleh pilih yang ni kot, within the source layer. So kita nak apply kan dia nak berapa meter tadi? 1000 meter, betul? Ni 1000 meter. So kita kena ubahlah, 1000 meter sahaja. Okay, semua dapat? So yang ni memainkan peranan penting tau. Ini macam result apa? Nak apa ni? Apa yang kita dapat? Adakah kita nak buat macam matematik lah ni kan? Touch boundary ke? Within apa ni, complete ni. Tapi yang ni within kan? Saya kat soalan within. So kita apply. So kamu akan tengok belah tepi ni kan, mana kalau dia highlight tu, saya punya hipotesis mengatakan, yang ni memang confirm lah sebab dia memang dekat 1000 meter. Yang ni tak pasti. Yang ni pun tak pasti. Yang ni pun kita tahu scale dia kan. Tapi kita boleh tengok juga kat sini meter main agak-agak lah. So kita tahu yang ni mungkin 1, 2, 3, 4 ni mungkin tak pasti. Dia dalam lingkungan 1000 meter daripada jalan. Yang pasti yang ni memang confirm. Kalau tak ada ni memang tak kena lah. So kita apply Kita apply. Alamak, dia buat apa lah ni? Error kan? Doktor. Kalau kita guna ruler yang macam dulu untuk cari distance tu? Boleh jugalah, tapi kalau katakan ada 5 point ni okey. Kalau dekat dalam Malaysia ni katakan ada 1000 point. Kamu nak cari ruler tu untuk setiap satu hal juga kan. Kalau katakan dia ada 2000 point. Kalau kamu buat macam ni, kalau dengan guna ruler tu mana satu yang mungkin ambil ruler tu, kalau 2000 point mungkin kamu ambil masa 3 hari kot nak siapkan dia. Tapi kalau dengan ada macam ni select by location, mungkin dalam 5 saat, 10 saat dah boleh dapat. Kan? Macam tu. Okay.
So kalau macam ni, kalau kita tengok tadi dia macam ada error, saya tak pasti kenapa error dia ada. Mungkin saya kena cari yang ni lah kot, within a distance lah. Macam tu. So yang ni saya cuba. Okay. So nampak tak yang dia highlight kat sini? So dia highlight satu je lah. Sebab yang lain tu semua lebih daripada 1000 meter. Nampak tak? So dia ada berapa? Dia ada satu lah. Dia ada satu. Okay, let's say lah kalau katakan kita tambah lah tambah satu lagi 2000 lah. Saya kalau benda-benda macam ni, teknikal saya suka lah ni. Katakan 2000. So adakah ada bertambah lagi point dia? Dia akan jadi berapa? Yang 2000 tu 2 kilometer tu? 4. Dia ada 4. So dia 4 maknanya kan mudah kan? Kalau kamu pakai ruler agak-agaknya bila boleh siap tu? Lama lah, pasal mungkin ada banyak error. Banyak error pula. Itu tak masuk ruler yang beli kat kedai tu kan. Kamu letak paparkan dekat laptop. Tu lagilah. Silap-silap tak jadi apa kan. Tapi dengan guna, nampak tak? Dia punya signifikan tu. Kalau kita data kita dah masukkan, maknanya kita boleh verify. Ini kita bagi 5 point saja. Kalau katakan dekat dalam Malaysia ni dekat hampir 25,000 kampung tradisi lah. Macam mana tu? Kita nak tahu yang mana kita boleh selesaikan masalah sekiranya kampung tradisi ni. Kalau dekat jalan-jalan, setiap jalan kat Malaysia ni, contohlah kita nak buat kajian yang mana kalau dekat dengan 1000 meter tu, kita kena prihatin benda ni, kerajaan kena bagi bonus sekiranya kita nak buat jalan, kita nak lebarkan jalan. So kita tahulah, kampung ni kita tahu, maknanya kampung ni kita kena alert lah. Maknanya kalau kata yang mungkin 1500 meter yang tak termasuk dalam ni, kita tak perlulah. Kita tak consider. 1500 ada 2 je, nampak? Tadi 1000 satu je kan? Kalau 1700 Sir, yang tadi saya ambil kampung tradisi tu, saya ambil daripada mana? Apa dia? Sebab saya ambil yang kampung tradisi tu. Saya ambil daripada data Kelang. So saya ada banyak kampung tradisi tu. Ada banyak kampung tradisi tu Saya ambil tu daripada saya create yang, ingat lagi tak? Create yang 5 point saja kan? Yang 5 point dia. Tapi tak apa. Kalau kata kamu nak ambil yang tu pun bagus juga. Okay, mana tadi? Import future class. Kampung tradisi ni dekat subfolder mana? Saya ambil daripada data Kelang. Dekat penduduk. Okay, bagus. Okay, yang ni lagi bagus. Okay. So yang ni, okay, kita buang yang ni lah daripada saya punya ni. Delete. Tak ada. Okay, mungkin ada yang digunakan, tak apa. So yang ni saya katakan kampung tradisi, nak bezakan lah underscore 1 lah. Nanti saya nak ambil kampung tradisi. Tak apa, okay, good. Sebenarnya data tu yang ni lah kot kampung tradisi 1 lah. Saya tadi ternampak, kebetulan memang nampak kampung tradisi yang, ingat lagi tak yang 5 point yang kita cipta tu kan. So okay, kita buang yang ni lah. Since kalau kamu dah cakap yang tadi tu, okay, kita add dapatkan baik semula yang saya punya tu JMD. Yang ni kat mana pula letak tadi banyak sangat JMD ni. Yang ni kot. Okay, kampung tradisi 1 kita add kan. Okay, ada berapa agaknya? Ada banyak punya ada nak tahu berapa dia, senang je kita pergi dekat attribute table. So dia ada 31 lah kita tengok kat sini kan. Dia ada 31 point So okay, good kita ulang baik semula tadi. Select by location, kampung tradisi 1, Awidin ni okay, 1000. So kita dapat berapa tu?
Kita dapat lebih kurang dalam berapa ni point? 17 poin. 13 13 point 17. Dia sebenarnya dalam 13 point ni sebenarnya kita boleh export juga nak kena tu jugalah, check balik semua. Kita export benda tu. So kita boleh create dekat layers ni feature yang kita pilih tu saja. Pun boleh juga sebenarnya. Tapi buat masa sekarang ni tak apalah. Kita selesaikan dulu. Nantikan benda tu nanti kita akan tengok kemudian. So 1000 meter. So macam tu lah. Kalau kita kata nak buat 2000 meter. So faham tak kenapa kita buat analisa begini? Supaya kita boleh satu identify dia dengan cepat. Tapi task dia kita tengok macam case macam saya cakap tadi lah, kalau kata jalan ni nak diperbesarkan, so dia ada kesan kalau yang menghampiri 1000 meter tu, so kampung-kampung ni lah kita kena alert. So kalau kampung yang tak ada macam ni kat sini jauh sikit, so mungkin kita tak perlulah kita nak apa ni, beri pampasan ke, macam case macam saya dekat Kuala Berang nak ke Kuala Terengganu. Kalau orang Terengganu tahulah, Kuala Berang ke Terengganu, diorang nak buat daripada jalan tu satu jalan, dia nak buat dua dalam satu direction tu ada dua jalan. So dia nak lebarkan, so dia akan mengganggulah kampung-kampung yang berkaitan. Jadi kalau dia menggunakan GIS cepat sikit lah. Kalau kata tak guna GIS, baru dia dah mengikut pergi kat field work baru nampak, nak minta pula dengan tuan rumah tu nak alihkan. Tuan rumah pula kalau jenis yang okey, kalau kat tiba-tiba pegang parang semua jadi jenuh juga kan. Jadi lepas itu kita boleh cepatlah, kita mudah, kita boleh dapat ni kampung ni sekian-sekian. So kita boleh maklumkan. Tapi kalau ikutkan prosedur, sebenarnya kerajaan boleh ambil sebenarnya jalan tu. Sebab ni kegunaan untuk orang ramai. Jadi orang yang tu kita bagi pampasan je, atau kita buat satu rumah khas, kita gantikan. Itu kena adil dan sama lah sebenarnya. Itu ada lain pula dia punya dia punya polisi lah. Okey, so itulah. Terima kasih. Siapa tadi? Alif Alif ke apa tadi? Yang bagi tahu tadi kan. Okay. There are many other options available in this command. Study them carefully. They will be useful in the future. So untuk yang ni selain daripada ni within distance, kita boleh buat juga yang lain. Tapi biasa kalau lain tu, kalau tiba-tiba memang tak kena dia punya arahan tu, dia akan fail lah macam tadi kan. Kita nak buat tu, so dia macam proses tak boleh nak buat, maknanya tak boleh lah. So benda proses yang boleh buat saja tu, dia akan hasilkan dia punya result dengan baik. Okay, so last punya task untuk malam ni. So dengar bunyi last tu je. Dia dah sampai nak pukul 12 juga untuk hari ni. Tak apalah, semua duduk kat rumah kan. Bukannya betul dekat UiTM kan. Kalau UiTM macam ni pukul 12 saya pun tak sanggup ni. So task nombor 3 attribute query. Itulah kelebihan buat online ni. Pukul 2-3 pagi pun rasa tak masalah. So in this task, we want to find out information about the warta in this area. The feature class we will use include zoning_warta.shp. Kalau SHP tu kita tahu dia shapefile yang format yang daripada GIS. Existing feature class in your personal database. So kita boleh, kalau tak ada, kita kena convertkan lah. Try to find out the all specific zone, zoning pertanian in the map, and write down the SQL statement. Lepas tu yang ni pula, kita pergi yang pertama dululah. So apa-apa pun kita kena dapatkan zoning warta ni. Kalau kita belum import lagi, try to import lah dalam JMD. So apa kita nak masukkan dalam personal database ni supaya apa rasa? Ada boleh jawab sebelum saya bagi jawapan? Masuk nak masukkan kita import lah, maknanya kita import semua dalam personal database. Macam ni semua kan. Agak-agak apa? Kenapa?
Boleh. Ya, unmute. Silakan. So nak dekat and apa ni, ada yang okey lah. So sebab apa? Saya jawab kan. So fungsinya sebab kita nak dapatkan satu file lah. Maksudnya mudah lah kita nak access file tersebut kan. Kalau kata tiba-tiba lah kampung teradi apa nama tadi? Zoning warta tu tiba-tiba dia luar daripada file kita, mungkin file dia kat data kelang ni, kan berserabut lah juga. Kalau kata kita nak pindahkan file-file ni semua kat komputer lain, komputer yang satu lagi, so kita tak boleh nak access. So kalau kita letak dalam personal database, benda yang sama. So kalau katakan dekat sini, kalau kita buka Explorer, kalau kita pergi pada GIS data ni, so tak perlulah kita susah payah nak copy semua. So mungkin kita, sebab dia under JSON, so kita just copy yang mana yang berkaitan je. Macam ni. Itu fungsi dia. Jadi kita tak perlu nak ambil folder-folder yang lain. Okay, so kita saya masukkan lah. Saya masukkan ni zoning warta. Saya ambil mana-mana yang dekat sini, data kelang, zoning warta, dia dekat folder mana ni? Ikut. Okay. Okay, so saya rasa nama still sama kan? Zoning warta juga. Zoning warta. Okay, kita klik okay. So dia import, ambil masa sikit. JMD ni. Ya Allah. So kalau kamu ada masa nanti, kamu kemaskinikan lah kamu punya personal database tu, mungkin buat satu lah. Saya itu buat 2 JSON ni mungkin ni boleh delete rasanya. Jadi boleh susun balik lah kamu punya personal database kalau buat kerja-kerja apa ni kan dalam lab ni. Dia tak adalah berterabur sangat kan dalam kamu punya komputer, dia punya file-file tu kan. Okay, sebab dia besar sikit, besar sederhana lah, jadi dia ambil masa lah. Kalau kamu tengok dia tengah dalam proses lah ni bawah ni. Kalau saya gerak mouse ni nampak kan? Totally boleh nampak lah kan mouse ni direction ni. So saya tunjuk sini, nampak lah kan kat bawah ni, dia tengah dalam proses lah tu. So nak kena tunggu sikit je lah. Tak adalah tunggu sampai pukul 12.30 pagi kan. Ada sekejap lah kot insyaAllah boleh komputer. Tapi pernah jadi masa zaman saya ada cerita tak dulu masa saya buat master dekat Jerman dulu. Dia guna software macam ni juga. Ada one of my student, my classmate lah. Dia buat dia punya research macam master by dissertation kan. Dia nak buat macam ni, ambil masa sampai dekat 2-3 hari ya. Dia dah selesai dah ni. Tak adalah buat sampai 2-3 hari kan. So hari ketiga nanti saya panggil balik. Nak kena just mata-mata nak import saja Okay, so alhamdulillah kita dah ada zoning warta kat sini. So apa dia nak minta tadi? So dia masuk import dekat dalam ArcMap. Okay, kita import dalam ArcMap. Kita ambil balik semula. Yang zoning warta ni. Kita add. Okay, so dia ada kalau kata dia macam lari. So kamu combine lah. So zoning warta dia kecil sikit daripada kelang kan. Ke atau besar ataupun sebab kita pun tak ambil kelang ni. So kita ambil zoning warta dengan kampung tradisi yang kelang ni. So try to find out specific zoning pertanian. So dalam kes yang ni barulah kita dapatkan selection by attribute. So kita ada 3 proses lah, geoprocessing, buffer ni, ni semua salah satu indikator untuk kita dapatkan result analysis based on this one. So satu lagi by location.
Dan yang terakhir ni task 3 by attribute. So kalau kita buka by attribute, so kita boleh dapatkan lah yang ni. Dia minta apa tadi? Dia nak minta zoning So kita boleh type lah zoning. Kita cari zoning kat sini. Ada tak zoning? Sorry. Komputerisasi, kita pergi ke zoning warta. Kita select zoning warta. Layer dia tu sebab layer dia ada banyak. So kita kat sini kita cari zoning. Okay, zoning. Jumpa kan? So kalau kita nak masukkan dekat sini, so kita double click. So kita double click kat sini muncul zoning. So zoning kita nak dapatkan apa? Pertanian kan? So zoning yang ni, so dia bersamaan lah, dia bersamaan dengan apa? So kita get unique values, kita tekan ni, so dia akan muncul semualah. Ni semua data-data yang ada. Itu yang pentingnya data tu. Kalau kata data tu tak dapat, jadi kita tak boleh nak buat result analysis, tak guna jugalah selagi data tak ada. So yang ni dia nak cari apa? Zoning pertanian So kita carilah contohlah ini kan. Cari pertanian. Jumpa tak pertanian? Perkuburan ada, pertanian So ini kita double click. So kita dapatlah zoning which is equal to pertanian. So kita apply. So kita akan lihat dia akan muncul lah, dia highlightkan. Tadi dia highlightkan yang ni, kita boleh clear sebenarnya. So apa So dia highlightkan ni adalah merupakan kawasan pertanian yang mana kamu boleh print screen. Lepas tu kamu boleh masukkan kat dalam ni, tapi dia nak suruh cari SQL kan, right? SQL juga kan. So macam ni kita nak cari SQL dia tu? Agak-agaknya lah SQL. So SQL dia yang ni lah inilah SQL dia, zoning, copy, lepas tu kita pastekan. Inilah dia punya SQL dia, statement. Okay. Dan yang kedua, try to find out, ni yang terakhir sekali. Untuk question ni saya beri kebebasan pada kamu lah untuk menjawab ni. So yang try to find out yang which is larger than equal to, macam ni kita nak cari dia ni. And write down the SQL statement. Zone yang mana dia lebih besar dan bersamaan dengan 1.5 hektar. Okay, so kita close. So yang ni kita clearkan dulu. So, kalau kita clear, dia tak ada lah, dia tak tunjuk lagi dah. So sekarang ni kita more to zoning warta sebenarnya, yang tu kita boleh unaktifkan lah. Okay, so dia nak cari kat sini macam mana, ada tak idea? Kalau ni tutup. So kita nak cari zoning warta ni yang hektar dia kan. So yang ni kita boleh delete. So kita kena cari hektar lah. Hektar. Okay. Hektar. Hektar equal, larger and equal than 1.5. So yang mana yang equal and larger than equal? Mana dia punya tu? Yang mana tu? Tu yang tengah tu. Okay. So yang ni larger, janganlah buat 2 kali. Buat sekali dah, larger and equal. So dapatkan get unique. So dia tunjuk ni kan. So dia minta cari berapa? 1.5 Tapi kat sini dia tak ada exact value 1.5 tau. Kamu tengok kat sini, so apa idea dia? Macam mana? Kat sini tak ada pula 1.5. Ada paling kuat pun 1.09, 1.53 lah paling dekat. So macam mana ni? Sebab kita nak 1.5. Tak boleh type je ke sir? So sebenarnya boleh kita type. Sebenarnya. So kita type lah 1.5 kan, sebab tak ada kat sini. Okay. So kita apply. So once kita apply, nampak tak? Senonet je kan dekat sini. So inilah merupakan area yang melebihi daripada 1.5. Kalau kata saya tukarlah 0.5, apa akan jadi? Adalah tambahan sikit. Kalau kata 0. Hektar ni besar tau. Kalau 0.005.
So yang tu lah sikit je rupanya. Kalau tambah lagi, saya rasa tak puas hati dia, kecil sangat kan. 0.005. Cakap tu je lah. Tak apalah. So 1 point, mungkin yang lain ni dia kurang kot dia kurang daripada tu. Sekejap. Besar dia kata 3 macam mana? Kecil juga. Tak apalah. Kalau macam tadi apa 1.5 kan. 1.5 itu je lah dia punya lokasi ada tak kat bawah? Tak ada. Situ je lah. So yang ni lah kamu boleh, dan dia punya SQL dia yang ni lah. Ni dia punya SQL. Alamak dia tu lah. Tak apalah, kamu pandai-pandai lah hijah dia line tu kan. Sepatutnya sini macam tu. Tak payah tanda gambar ke sir? Nak letak gambar boleh juga. Bukan maksud saya apa ni, dia bagus juga supaya kamu boleh dapat apa ni. Macam ni macam ni zoning water tadi kita ambil balik semula tadi. Zoning water. Tak apa sir, tak apa. Yelah, okey lah, semua faham kan. Just kamu yang ni print screen aku nak dekat pukul 12 dah ni. Tahu lah kan. So print screen lepas tu masuklah dalam tu macam tu lah bentuk dia. Kalau ada gambar ni lagi bagus lah. Jadi kamu boleh tunjuk sekali dengan SQL dekat dalam ni terus. Okay, so saya rasa cukup sampai setakat ni. Bonus question ni itu kamu punya tambahan lah. Saya macam ni contoh kan. Tak ada, saya tunjuk sikit je ni. Macam dia cakap macam ni, next and dia nak macam gabungan kan. Jadi kamu sebenarnya kat dalam ni dia macam tu lah. Contoh saya cancel, kita nak cek kawasan yang mana kawasan tersebut adalah KS10, lepas tu N, lepas tu nombor lot adalah sekian. Banyak pula tu. Dah lah cukup lah kot Lepas tu N macam tu. Ni dia tambahan lah ni. Tadi kita buat satu-satu kan. So sekarang ni banyak pula dia buat ni. Tak habis pula ni. So macam dia minta ni lah. Ni dia macam ni N. So kita jumpa satu je lokasi yang sesuai. Itu kadang-kadang kalau kamu perasan, kalau ada yang buat FYP GIS ni, dia nak identify kawasan yang mana yang kita nak buat kawasan letak pelupusan sampah. So dia kena bukan N pula, dia kena macam avoid. Yang tu no apa ni kan. So daripada situ baru kita dapat satu kawasan yang betul-betul kita boleh jadikan sebagai kawasan pelupusan sampah di Malaysia. So yang ni pun sama juga. Kamu boleh buat actually benda-benda macam ni dia datang daripada ni lah, tiga perkara ni. Tak keluar pula ni. So baru dapat ni kan. Dia dapat daripada sini lah. Sama ada selection ni, yang ni dengan geoprocessing. So 3 tu. Benda yang kamu perlu tahulah dalam query analysis dan special analysis yang kita belajar lecture pada malam ni lah. Lecture nombor 6 dengan 7 kan. Itu. Okey lah, saya rasa cukup sampai tepat pukul 12. So ya. Saya ada soalan je. Kalau yang contoh yang soalan nombor 1 ni, dia suruh buat feature class. Mana kita create feature class? Nombor satu yang mana? Yang satu Roman yang task nombor 4, satu Roman. Task nombor 4, satu Roman yang bawah. Yang nombor atau yang please write down where we can find. Yang ni, where we can find required information. Contoh kalau road, contoh feature class kan. Feature class ni kita carilah dia punya information dekat mana? Data Kelang lah. File data Kelang. So kita semua file data Kelang lah. Yes. Kalau itu kalau kita guna data Kelang. Mungkin kalau macam data Shah Alam ke contoh kan. Data Petaling Jaya ke, carilah dekat itu. Bergantung pada soalan lah. Soalan dia minta data mana. Okay sir. Alright sir. Okay, so saya rasa dah banyak sangat kita input semua dapat ni lah.
apa-apa sharing knowledge hari ni dengan sebaik-baiknya. Okay. So ada apa-apa soalan kakak ni? Kalau tak ada, so kita sudahi dengan tasbih kifarahan surah wal asr bagi muslim. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Okay. So, okay Faizal, yang lain semua terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa minggu depan, kita ada lecture dan sesi yang macam ni kita ada practical test. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan boleh okay. Okay, Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Okay, sama-sama Beatrice. Amanda. Thank you, sir. Okay. Okay, boleh left tak ada masalah, boleh left. Okay, thank you. Alright.